Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Azman Ismail, saudara Syiraj, begitu juga dengan sahabat kita saudara Shirley, saudara Rosli, Ismail, saudara Mansur Yaakob, Zaman Taib, saudara Azman Azmi, ya, saudara Rosli Tahir, saudara Pok Nik, ya, apa khabar Pok Nik? Pok Nik King katanya. Puan Jumairah Abdullah, apa khabar anda semua? Sudah Hang Jebat, Hang Tuah. Mana boleh dua nama, satu nama je saudara. Hang Jebat lah, Hang Tuah lah saudara. Saudara Jamari Abdullah, sahabat kita, saudara Pok Rahmat, gitu. Teman-teman yang berkesempatan dengan saya, saudara Blank, saudara Akskap, begitu juga dengan saudara Abdul Qadir, Abdul Wahab, apa khabar saudara? Amy Basir, saudara yang mulia Raja Kamal Raja Baizian, apa khabarku? Saudara Kamarul Hisham, moga Raja Kamal Raja Baizian di Sungai Petani sihat walafiat. Cuma cuaca di sekitar kawasan rumah saya ni hujan, nampaknya taklah lebat tetapi guruh, berbentuk dentam bunyinya. Saudara Muhammad Syahni, saudara Badrul, saudara Bonda Umi, saudara Yusuf Bun, saudara Sheikh Muhammad Iqmal, saudara Muhammad Syafi'i, saudara Puan Hafsah, saudara Isma, saudara Rosli, salam saudara Mae, apa khabar? Amy Bashir, itu juga dengan saudara Badrul, Puan Kamariah Rawi. Apa khabar Mi? Moga sihat ya. So air mata MKT katanya. Dari Kelantan hadir. Terima kasih. Di Kelantan macam mana? Panas tak? So, Irwan Hairi, Bonda Umi, salam katanya. Yusni, Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat walafiat. Dan menurut kata Raja Kamal Raja Baizian, dia kata di Sungai Petani panas. Tak panas lit-lit ya. Itu juga saudara Zack Hassan, saudara Irwan Hariza, saudara Junaidi Adi, saudara Yusraini Din. Anda semua moga sihatlah saudara Junaidi, saudara Acik Muar, apa khabar sahabat? Semoga sihat semua. Makan kuih banyak-banyak ke? Masih adakah lagi rendang? Ya saudara, hari ini kita sudah pun masuk hari yang ke-7 sambutan Aidilfitri. Minal aidil wal faizin. Saudara, kita ni orang Melayu kita ni kalau merayakan hari raya ni sebulan. Dia nak balance, sebulan berpuasa dan sebulanlah berhari raya. Ya saudara Muhammad Kamal Daud dari Kota Baru sekarang katanya panas sangat. Saudara Abdul Hamid di Kuantan cuaca panas. Memanglah sekarang ni panas. Awal pagi tadi laporan ni katanya cerah. Saya menjangkakan kalau cerah menjelang petang mesti panas. Tetapi di sekitar rumah saya tadi, saya awal pagi cerah, tengah hari panas sikit dan sekarang ni sudah pun hujan. Dalam keadaan begini, saudara, walaupun hujan, namun bahang panasnya masih terasa. Saudara Irwan Hariza, saudara Muhammad Kamil Daud, di Kota Baru sekarang katanya panas sangat. Memang panas, saudara. Begitu juga sebuah Muhammad Syahni, Sopiah, Puan Sopiah, saudara Junadi Adi Tawau katanya mendung ya saudara Junadi. Saudara Darus Ayub, selamat hari raya. Memang di sana sini cuaca mendung tapi panasnya lit saudara. Baik saudara, saya yakin mungkin ada juga saudara yang mendengar labun kita petang ini. Saudara mungkin berada di rumah tetamu ataupun ada tetamu yang datang ke rumah saudara. Saudara Madam K, saya yakin saat-saat ini ada yang sedang makan kuih raya. Saya duduk sendirian di rumah sebab keluarga semua berhari raya. Pergi rumah bisan lah, pergi sana, pergi sini. Saya memilih untuk berada di rumah supaya saya boleh memberi pencerahan saudara. Yang bagi saya sekarang ni boleh dikatakan dunia saya sekarang ni dunia berita. Saudara Zaidi, saudara Kamaliah Abdul Rahman, Puan Kamaliah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Saudara Zaini Osman, semoga diberkati segalanya. Saudara Awal Latif, begitu juga dengan
saudara Zainal Osman, saudara. Kita mungkinlah waktu masa dah berubah agaknya, saudara. Saya boleh katakan banyak menghabiskan waktu di meja tulis saya, melayari, boleh dikatakan di kesemua portal-portal berita dan portal media sosial, supaya malam nanti jam 9.30 malam saya boleh memberi pencerahan yang agak baik, supaya informasi yang diterima oleh pelayar-pelayar saya ini benar-benar mantap katanya. Ya, saudara Awal Latif, selamat diberi mak saya batin, dah pagi sejuk katanya. Saudara Awal Latif, tengah hari panas. Di mana tu saudara? Saudara Izzuddin, apa khabar? Bangkit dan berdirinya UMNO pada hari ini kerana bosku. Saudara, malam nanti ya, saudara, kita bercakap soal politik. Ya, saudara Abdul Rahman Abdullah, Cik Noraini Muhammad jelas. Kami yakin institusi raja is staying above the law. Rizana Cik Ani, apa khabar puan? Buat puasa ganti masuk hari kelima. Selamat berpuasa. Malahan teman-teman ada yang puasa 6, mungkin hari inilah hari terakhir kalau mereka melaksanakan ibadah puasa 6. Baik saudara, kita bercakap tentang rumah terbuka. Cuma saya nak pesan lah, kalau boleh, kalau kita ada lebihan wang, bila kita anak-anak datang tu janganlah bagi RM1. Sebab sekarang ni nilai dah lain saudara. Tak macam zaman saya dulu. Zaman saya dulu kalau 10 sen dah besar. Sekarang ni RM1 kecil sangat saudara. Malahan tadi saya juga mendengar ada teman-teman yang bersiaran, malahan dalam satu portal news agak benar saudara. Dia menyatakan bahawa sekarang ni wang RM1 dah macam tak ada nilai. Kalau pergi ke pusat beli belah di KLCC nak masuk bilik air pun kena RM3 saudara. Itu untuk nak masuk buang air kecil. Bukan murah. Kalau bagi sini sejuk saudara-saudara honest. Zaini Osman, terima kasih. Dan kadang-kadang saya lihat, bukanlah kita nak mengata saudara, memanglah kita bersedekah ni setakar mana yang mampu. Tapi kadang-kadang lucu juga saudara. Banyak orang kata pergi ke masjid tu beri derma masuk dalam tabung dengan harapan itu adalah sebahagian daripada tiket untuk ke syurga. Tapi jangan duk buat lawak lah saudara. Takkanlah bagi RM1 nak beli tiket ke syurga saudara. Itu pandangan saya. Mungkin kita ada yang kemampuan, tak ada mampu, tak apalah saudara, tak ada masalah ya saudara Latif. Saudara Cik Nen, selamat hari raya. Saudara Awal Latif dari Pulau Pinang. Awal Latif dia kata Perak, Kedah, Langkau, Pulau Pinang. Jauh tu. Saudara Jamaluddin Rani, selamat petang dan selamat untuk warga Madani. Saudara Fauzi Atan. Jadi ini cerita tentang nilai wang sudah semakin kecil saudara. Dulu saudara, sewaktu saya menjadi wartawan, saya ingat lagi saudara, waktu saya menjadi wartawan utusan, saya balik daripada assignment, menulislah satu rencana bagaimana keadaannya di Kota Raya Kuala Lumpur waktu itu. Nak masuk bilik air pun kena bayar 30 sen. Bila rencana saya siap, saya bagi pada pengarang saya. Dia datang ke meja saya, dia tanya, ni nak tanya ni betul ke tulis ni? Dia pun geleng kepala tak percaya bahawa nak masuk bilik air kena bayar 30 sen di Kota Raya Kuala Lumpur. Saya kata itu apa yang saya alami. Saya tak kerti nak bercakap tak betul, cakap benar. Dia kata lah, apa nak jadi negara kita ni kalau begini. Itu bab untuk masuk bilik air saudara. Dulu 30 sen, sekarang RM1. Ya Puan Nur Maria, Saudara Fauzi Atan. Sekarang kalau pergi ke sisi ada bilik air itu kena RM3 saudara. Begitulah nilainya, wang semakin kecil. Puan Delmira Bet dari Kota Baru Kelantan, apa khabar? Saudara Hanif Syari, Saudara Hanafi minta saya tolong ulas tentang PM10. Saya ulas malam nanti, saya panjang, insyaAllah saya akan mengulas panjang malam ini. Isu bagaimana bicara Perdana Menteri yang ke-10 yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim malam. Sekarang ni segmen ini tak boleh nak ulas politik saudara. Ini cerita zaman dulu-dulu. Terkenang semasa dulu. Terkenang semasa dulu. Hatiku merasa sayu. Dan Mirabit baik seadanya katanya. Ya saudara Syafiul Anwar, selamat petang. Dan saya ingat lagi saudara, waktu saya bertandang ke Kota London dulu saudara, saya juga menulis bagaimana air sejuk. Saya katakan untuk air sejuk saja, secawan air lebih mahal daripada secangkir kopi. Itu dulu saudara.
Dan juga masih lagi dipertikaikan betul ke tak betul. So bila saya balik ke Kuala Lumpur, saya mula rencana dan sebagainya, bagaimana nilai wang semakin kecil untuk air mineral. Dulu saudara, dulu secawan air 30 sen. Datuk Saudara Badrul dia kata, siapa masa saya 2 tahun ni, siapa bos saya? Bos saya dulu Allahyarham Tan Sri Mazhar Nordin dan juga Tan Sri Zainuddin Maidin, mantan Menteri Penerangan. Saudara, semua dah jadi Allahyarham. Nostalgia ya Saudara Osman. Nilai duit dulu kata dia 500 bit RM10 sama dengan 100 sekarang. Benarlah tu saudara. Sawi Latif dia kata, kami nak tahu pengampunan bosku Datuk Haji Najib Razak, minta pencerahan. Kesian Puan Yana menangis. Betul, hari ni pun anak dia ada majlis pertunangan anaknya. Saudara, tapi malam nantilah saudara cerita politik ni. Sabar dulu. Ini cerita terkenang masa dulu. Zaman saat ini saya tak nak bercerita soal politik. Saya nak mengimbau masa silam. Saudara. Saudara Badrul rules itulah bos saya dulu saudara. Dia nak tanya masa saya jadi wartawan siapa bos saya dulu. Saya banyak persoalannya, saya jawab bahawa bos saya ketua pengarang kumpulan Tan Sri Mazlan Nordin dan pengarang ketika itu Tan Sri Zainuddin Maidin. Bila saya menulis rencana tu, bila hantar pada dia datang jumpa saya, betul ke ni tulisan you ni? Saya kata, kenapa dia Cik Zam? Kami panggil Cik Zam lah saudara. Ini tulis ni, nak masuk bilik air pun kena bayar 30 sen. Ini tak betul ni. Saya kata betul apa yang saya tulis. Begitu juga bila saya menulis tentang harga air. Dulu harga air lebih mahal daripada air kopi. Sekarang ternyata benar saudara. Ya tahu tak? Sebenar sekarang ni untuk satu botol air mineral, ada kedai jual RM1.50, ada kedai jual RM2, ada kedai RM3 saudara. Itu air sejuk, air mineral tak ada apa pun. Tapi secangkir kopi nilainya sudah pun RM2. Tertarik sekarang bertambah lagi lah nilainya saudara. Begitulah ya Puan Rubiah Osman. Begitulah suasana hari ini ekonomi dunia. Bukan kata kita saja. Cuma yang sering saya katakan, waktu saya berada di London dulu, kebab. Ini makanan kegemaran saya lah kebab. Itu saja yang halal saudara nak makan kedai. Masa itu nak masuk kedai KFC ataupun nak McDonald pun seriau juga. Dagingnya halal atau tidak. Saudara Botak, salam. Selamat petang kata saudara Botak. Dan jadi saya selalu makan kebab lah yang dijual oleh orang daripada tak silap saya daripada Pakistan. Kebab Pakistan daripada Afghanistan, ramailah dekat jalan sepanjang Oxford Street. Menuju kepada nak sebut pun tak tahulah saya dah. Sekarang ni itu kawasan-kawasan Arab lah. Dulu kebab, satu kebab harganya £1.20. Anak saya yang baru pulang dari London, dia beritahu, dia kata sekarang ni kebab £1.50. Artinya tak banyak bezanya. Secara baru dia kata, saya tak suka Tok Zam masa dia jadi Menteri Penerangan. Ya, soal itu tak apa saudara, itu saudara peribadi masing-masing. Saya tak nak campur saudara. Sebab kami dulu bernaung di utusan tu, boleh katakan seperti keluarga, sebagai sebuah keluarga saudara. Dan saya sering mencari bahan-bahan yang agak human interest untuk ditulis. Jadi antara yang saya tulis dulu tu adalah bagaimana untuk masuk ke bilik air sekarang pun. Waktu dulu saya tulis agak sukar, segalanya kena bayar. Jadi saya tak tahulah, sudut penulisan saya agak berbeza dengan orang lain. Saya suka menulis perkara-perkara yang bercorak human interest. Begitu juga sekarang ni saudara. Bila saya dengar betul juga ramai penceramah-penceramah mengatakan kalau kita antara amal ibadat yang terbaik adalah bersedekah. Cuma janganlah bersedekah RM1 saudara. Kerana kata penceramah itu, tiket untuk ke syurga adalah kita sentiasa bersedekah. Tapi takkanlah sedekah masukkan dalam tong di masjid itu RM1 saudara. Itu bukan tiket ke syurga saudara. Jangan buat lawak lah saya kata. Yang Muhammad Sanusi senyum je jamuan raya tengah hari tadi. Saudara, tak apalah. Kita mengharapkan perdamaian saudara. Di sana sini orang buat open house. Saudara Ruslan dia kata salam Aidilfitri buat keluarga besar Amir Hijaz. Terima kasih. Semoga sihat selalu dari kami sekeluarga di Indonesia. Ya saudara Ruslan. Dan di Jakarta juga sekarang ni air mahal.
berbeza. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, air sejuk murah, saudara. Tak kena bayar. Minumlah banyak mana pun air zam-zam tu, saudara. Disediakan di sepanjang ni raya. Itu saya bercerita tentang air. Kerana sekarang ni malam nanti saya akan ulas, saudara, bagaimana air di sungai pun bertambah susut. Tunggu malam nanti, saudara. Jadi begitulah sekarang. Jadi saya mengharapkan teman-teman, kalau nak bersedekah tu, ikhlaslah sedekah kita tu, nilaikanlah. Jangan kita merasakan macam dulu-dulu banyak orang menyindir. Bila lalu aja tong untuk derma di masjid tu, dia masukkan siling, berdentum-dentam. Sedangkan mereka berbelanja lebih besar. Hari ini masuk RM1. Apa boleh buat dengan RM1? Betul, kalau dikumpul banyak-banyak, ribu juga, saudara. Tetapi nilai kita, saudara, saudara Saiful Anwar, dia kata benarlah. Dia kata tahun 70-80 pergi kedai beli beras segantang 3 kilo, baru RM3.20 sekilo. Benar, saudara. Memang benar. Tiada yang benar melainkan benar belaka. Tapi sekarang ni untuk 5 kilo beras, harganya ada yang RM28, ada yang RM31, ada yang RM45. Agak mahal sedikit, RM56. Itu nilainya, saudara. Saudara Ruslan, saudara Budin Pasarat masih lagi menerima kunjungan sahabat anda, ya, ramai. Terima kasih. Dan saya mengucapkan saudara Budin Pasarat, layanlah tetamu kita. Saudara, kita sebenarnya warga kita ini adalah warga yang sentiasa menyantuni tetamu. Kita ni nilai budi kita tinggi. Saudara Azman Mazam, saudara Azli, saudara Sofian Aziz, apa khabar Yan? Ramai tak kawan-kawan datang ke rumah? Saya rasa tentulah ramai kawan-kawan lama berkunjung, bertanya khabar, ya, saudara Azman Mazam. Dan saya juga yakin kawan-kawan anak-anak kita sekarang ni, saudara, saya banyak melayan teman-teman sekolah cucu. Bukan anak lagi. Anak dah besar-besar panjang. Saudara Delima Abid, dia kata air Sungai Golok dah menyusut saudara Dalmira. Malam nanti saya akan buat pencerahan tentang ini, sebab ada ini laporan yang saya terima agak menggusarkan. Itu segmen politik nanti, saudara. Saudara Kerengga Merah, derma RM1, RM10 jadi pertikaian, sedekah orang. Jadi tak jadi isu lah katanya. Sebab apa saya bercerita sebab ini kan saya nampak tadi ada dalam kiriman, dalam media sosial, bagaimana mereka yang berkunjung ke rumah terbuka Jamaah Aidilfitri di Kedah. Jamaah terbuka Aidilfitri Madani, mereka yang memakai baju itu bagi saya lah, itu untuk warga parti yang bernaung di bawah parti Perpaduan, Pakatan Harapan. Pakai baju biru, dia dapat seorang RM50. Yang saya katakan, kalau gitu nak bagi lain kali, bagilah sorok-sorok, jangan tunjuk-tunjuk kat orang. Mungkin apa yang diberi itu adalah sekadar duit raya RM50 pada penunggang motosikal yang datang. Paling tidak pun untuk isi minyak. Kalau isi minyak motor RM50 tu banyak tu. Isi minyak motor selalu RM10 cukup lah. Saudara Ba'i Medan, dia kata dulu masa kecil 20 sen je masuk tabung masjid. Zaman pembelajaran. Pak Cu, dilengkap apa khabar Pak Cu? Dah hari ke-8, hari ke-7 yang kita tinggalkan Ramadan. Jadi saudara, santunilah teman-teman kita. Saya cuma makan apa lagi kuih-kuih raya je lagi, saudara. Nak tengok pergi ke dapur tadi, tengok makanan tak ada. Lapornya Tuhan saja yang tahu. Sebentar lagi lah, lepas pencerahan nanti, saya kata carilah kedai mana yang patut. Ya, Datuk Syahid Ahmad, apa khabar Tok? Moga sihat. Ya, begitu juga dengan teman kita, saudara Azman Muazzam, Raja Syahrizad. Itulah cerita pengalaman saya masa silam. Harga segala-galanya meningkat. Dulu kalau saya katakan, macam sekarang lah, saudara. Bila saya katakan harga wang dah kurang nilai, orang marah dengan saya. Tapi tunggulah masa akan datang. Dulu saya kata nak masuk bilik air kena bayar 30 sen. Sekarang dah kena RM1. Terima kasih saudara Khairi. InsyaAllah kalau ada masa boleh lepak di Rawang nanti, saudara. InsyaAllah, terima kasih atas jemputan. Kemudian daripada 30 sen dah naik RM1 nak masuk bilik air, saudara. Kalau begitu juga kalau kita mandi-manda di Port Dickson, masuk bilik air pun sekarang dah kena RM1. Saudara, dulu 30 sen nak mandi-mandi selepas kita mandi laut. Begitulah nilai sekarang ni, segala-galanya meningkat. Jadi saya harapkan teman-teman berhati-hati bila berbelanja. Saya tahu ramai teman-teman yang
masih ada yang tidak bekerja, yang tiada pendapatan. Sebab itu malam nanti saya akan beri pencerahan. Cik CTP, Waalaikumsalam, selamat petang katanya. Saudara Yub Manjung, apa khabar Yub? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dia tulis tu Yub Manjung, tulisan Jawi. InsyaAllah saya ni adalah mantan wartawan Melayu. Tentulah saya tahu tulisan Jawi saudara. Ya, Puan Syarifah Hafifah, apa khabar semua katanya? Semoga sihat. Jadi saudara, untuk menyambung kisah semalam, kisah semalam, saya rasa untuk sampai untuk besok, mungkin minggu ini kita bercerita tentang menyantuni nostalgia kisah cinta. Semalam saya berceritakan bagaimana lepas kita mengadakan pertemuan pertama, disusuli dengan surat daripada sang kekasih. Selalunya yang akan menghantar surat itu adalah lelaki, bukan wanita. Pertama sekali ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menemani sambil borak-borak kosong. Sama ada belum tengok wayang lagi masa itu saudara. Mana berani, baru kenal saya tu ajak tengok wayang, jawabnya kena baling dengan kasut lah saudara. Jadi sambil-sambil minum-minum bercerita. Tentulah surat pertama yang dihantar pada sang kekasih itu, dia bermula dengan ucapan terima kasih kerana sudi menerima diri ini sebagai sahabat. Tak lebih dari itu saudara. Belum lagi bicara cinta. Bicara cinta besok saya akan cakap saudara. Tapi hari ini saya nak menyantuni bagaimana step pertama, berjumpa dengan sang kekasih di rumah orang kahwin, di rumah terbuka. Kemudian pertemuan, mula pandang pertama. Pandang dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati saya. Dan bahasanya padat dan ringkas. Saya. Sebab biasalah saudara, untuk mula-mula tu debaran juga apakah surat kita ini, warkah bicara hati itu akan dibalas. Jadi tulislah ringkas, terima kasih. Satu kajang saudara, tak panjang-panjang, tak panjang lebar, belum lagi mencurahkan curahan hati. Kemudian bila kita hantar, tentulah di bawah tu pecah kaca, pecah gelas, bila baca harap balas. Tunggulah dengan penuh debaran. Dalam 2-3 hari ataupun seminggu lepas tu dapatlah balasan daripada sang kekasih. Belum lagi kekasih sebenarnya saudara, yang hati bunga-bunga cinta sudah pun berputih saudara. Namun begitu saudara, saya ingat lagi pengalaman-pengalaman saya bila saya berbual dengan teman-teman. Gadis-gadis itu tak pandai berbicara cinta yang molek-molek. Gadis-gadis selalunya bercakap direct. Selalunya terima kasih kerana sudi menerima saya sebagai sahabat. Moga persahabatan kita ini kekal dan kita lanjutkan persahabatan ini dengan penuh keikhlasan. Itu selalunya balasan daripada si dia. Yang gata-gata untuk cari bunga-bunga cinta ni saudara adalah pasangan lelaki. Masa itulah saudara, kedai-kedai buku yang menjual buku-buku kisah cinta ni menjadi langganan utama. Aduhai saudara. Masa itu episod yang paling suka dibaca adalah kisah Laila dan Majnun. Saudara Azman dia kata, muas sekarang ni mendung, gelap dan guruh. Tunggu hujan turun aja. Mungkin saudara. Tangkak, saudara Madam K dia kata sudah pun hujan dan turun. Saudara Ramli, kata-kata dan ayat-ayat saya tu masih relevan lagi, diguna pakai oleh orang muda sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Apakah bicara cinta itu masih boleh digunakan atau relevan pada pasangan kekasih yang muda-muda? Sebab zaman kami jauh beza. Ya, sekitar dalam 50 tahun dulu saya. Bukan setahun. 50 tahun dulu saya. Dulu, kalau nak membahasakan apa semua last kali tu, penutupnya, kadang-kadang kita mengatakan, maka pena pun lemah untuk berbicara. Ini tak ada saya. Anak-anak muda sekarang tak kerti nak guna bahasa tu saya yakin. Selepas 5 tahun BNPA suruh Roslan bicara politik malam. Itu juga dengan Puan Hamidah Ahmad petang-petang mengimbau. Saudara Nizam, saya masih lagi bersiaran kisah cinta. Sekejap lagi dah habis nanti saya call balik. Ya Saudara Nizam, minta maaf. Ya. Dan kawan-kawan ni menghubungi saya, kita tengah bercerita kisah cinta. Sabarlah dulu Yop. Orang tengah mengimbau ni, tengah seronok ni. Macam mana kata Puan Hamidah petang-petang ni mengimbau. Kisah cinta atuk-atuk dan nenek-nenek yang dahulu saudara. Dan waktu itu saudara, itu surat pertama dan kedua saudara. Memanglah lelaki ni akan mencari ungkapan kata-kata cinta.
Belum lagi dapat mengungkipkan kata-kata kerinduan itu mula menerjah di hati ini. Tak ada, tak berani saudara. Itu surat yang kedua. Jadi besok saya akan cerita lagi bahasa-bahasa cinta yang seronok-seronok saudara. Bahasa bagaimana ku titipkan rindu sepanjang malam agar tidurmu agar menjadi teman tidurmu sepanjang malam yang indah. Tidurlah duhai sang kekasih. Dulu saudara punya bahasa cinta. Saudara Paloh mengimbau cerita ada terkait dengan saya katanya. Paloh pun ada terkait juga kan saudara. Memang saudara saya nak katakan dulu gadis tidak macam sekarang. Dia tidak akan menerpa ataupun membalas rasa cinta itu ataupun menyatakan menyerlahkan rasa hatinya. Datuk Syaitu Ahmad. Dalam dulu kita menceritakan apa yang ada di hati itu secara perlahan-perlahan. Kalau orang Cina dia kata man-man, slow and steady. Sebab itu cinta dulu saudara memang berakar dan menjadi nostalgia terlalu indah. Siapa Anwar, andai dapat ku anyam buih-buih di lautan. Tambah lagi saudara, buih-buih di lautan itu kan ku cantun untuk menjadi permaidani cinta. Aduhai saudara, bercerita pasal cinta ni sepanjang malam pun tak habis saudara. Bahasa-bahasa yang indah. Ya Puan Hamidah Ahmad. Memanglah kita dulu, anak-anak gadis pun bila dia dengar begitu, mereka pun pasti akan tengigau-ngigau. Jangan lupa saudara. Orang lelaki lah selalunya yang akan menulis bahasa-bahasa cinta yang begini. Saya katakan kadang-kadang bahasa mengarut juga saudara. Bahasa yang tidak berpijak di bumi nyata. Saudara dalam abid dia kata, Datuk cerita pasal cinta nampak sangat berbunga-bunga di raut wajah. Memang bukan berbunga sebab itu nostalgia. Ramai dia married, bukan seorang. Jadi bila kita dapat kiriman surat, jadi macam besok lah saudara. Bagaimana secanggih rindu itu adalah milikku yang kuhadamkan untuk menjadi teman agar hadirnya mimpi indah bertandang bersama denganmu. Duhai sang kekasih. Bahasanya Tuhan aja yang tahu saudara. Saudara Hasmawati meremang rasanya dengan ayat cinta ni saudara. Memang ayat-ayat cinta ni sesuatu benda yang terlalu indah untuk dikenang. Dan macam mana saya katakan, lazimnya cinta itu akhir-akhirnya saudara MGR dia kata, apa barang ni? Orang cerita pasal cinta lah MGR. Anda nak muda tak suka bercinta tak apalah. Nak marah ke orang marah lah MGR. Anda MGR ni dia suka gamaknya filem filem India. Pyar Zindagi Tekiah Hai. Saudara. Saudara Ramburan Pasrat. Gadis-gadis dahulu umpama jinak-jinak merpati. Betul saudara. Dia senyum-senyum dan dia mengukir senyum, kuntum-kuntum senyum yang diukirkan oleh anak gadis tidaklah macam kita sekarang ni. Sekarang ni saudara, pen merah, pen biru. Jangan marah, I love you. Dia boleh cakap begitu saudara. Mungkin gamaknya jumlah anak gadis sudah bertambah ramai. Sebab itu mereka pun rasa cemburu ada teman-teman mereka yang ada pasangan bercinta. Sedangkan mereka bagaimana? Saudara MGR, saya dah ada 4 cucu. Oh, saya ada 12 cucu. Jadi saudara, saya bercerita tentang cinta. Apakah saudara MGR tidak ada cinta? Saya yakin saudara, tiap-tiap insan yang dilahirkan ke dunia ini pasti ada cintanya. Sama ada cinta itu berputik pada muda ataupun cinta itu terhalang di tengah jalan. Saudara Datuk Zati dia kata senyum-senyum kambing dia tengok live saya ni. Ini ceritanya yang menyentuh tentang diri kita. Macam mana saya katakan tadi, saya lebih suka bercerita ataupun kalau saya menulis, saya lebih suka menulis sesuatu yang menyentuh perasaan. Kalau perjuangan, saya lebih suka menulis tentang perjuangan warga ataupun rakyat. Nak cakap tu orang seorang nak memuja orang itu orang ini, bukan saya. Kita tidak akan memuja sesiapa. Yang saya puja hanyalah Nabi Muhammad SAW. Itu pemimpin agung kita saudara. Kerinduan itu sentiasa menggamit kita. Tapi memanglah takkanlah kita dapat mengenal wajahnya, siapa pun kita tahu. Tapi itulah kehebatannya saudara. Saudara Saleh Datuk Seri Anwar Ibrahim arah Papan Bebab itu cerita di Kedah. Memang ada tadi saya dengar kenyataan Perdana Menteri dia kata tak payahlah buat papan besar-besar. Saya ingat benda ini malam nanti kita ulas lah saudara. Ini cerita cinta ni semua orang bercinta. Saya yakinlah saudara Leh, dan keyakinan saya dalam hidup kita ini, hidup ini pasti akan kosong. Pasti terasa seolah gerhana yang berpanjangan tanpa santunan
cinta daripada sang kekasih. Sebab itu sekarang ni anak-anak gadis ramai. Wanita lebih ramai daripada lelaki. Tapi orang lelaki janganlah pula letak harga. Jangan gitu. Layanlah, santunlah. Apa khabar saudara Idin Sugih? Salam dari Parit Buntak. Apa khabar cik? Moga sihat no. Saiful Anwar, gadis dahulu terlalu mahal dan sukar dimiliki tanpa ayat-ayat cinta. Benar saudara, gadis-gadis dahulu mereka menjaga tertib. Saya ingat dulu saudara, Allahyarhamah kakak saya dulu kalau nak pergi ke kedai, nak pergi ke kedai pun tak boleh. Anak gadis dulu susah kalau nak pergi, kalau pekan kecil ada, nak beli barang kepada mungkin pada kita lah. Tolong beli itu, beli ni. Untuk kalau anak gadis pergi ke kedai, biasa pun seolah menyanggah budaya. Berbeza dengan hari ni saudara. Banyak bersidai dekat shopping komplek. Dan mereka bila keluar tu, jangan tak lupa dengan selendang, pakai kebaya. Aduh, indahnya. Hari ni saudara dengan mat rock, mat blue saja. Cuma alhamdulillah sudah ramai yang sudah pun memakai telekung. Ini syukur, alhamdulillah mereka menutup rambut mereka. Namun begitu, jumlahnya ramai. Jadi kalau lelaki dapat menyantuni hati, mencuit hati anak gadis, pastilah lebih mudah untuk menggamit cinta mereka. Saudara jangan lupa saudara. Untuk besok saya dah cakap catatan saya tengok. Ayat-ayat klise. Memang cantik. Saudara MJR dia kata, next time don't simply assume those in your room are youngsters. Saudara MJR betul. Jangan merasakan semua orang tu muda. Betul, saya tahu. Saudara MJR, cuma tua-tua ni pun ada juga yang bercinta. Itu seorang kata tua-tua keladi. Makin bercinta, makin tua makin menjadi. Saudara Ramli bin Rasul, apa peranan lagu-lagu penganti luahan hati? Lagu-lagu yang didendangkan oleh penyanyi-penyanyi dulu, jika ia menyentuh hati dan perasaan anak muda, begitu mudah untuk dibeli. Dulu daripada rekod piring hitam, dia jadi pada kaset saudara. Kaset-kaset ini selalunya penyanyi-penyanyi yang hebat. Macam dulu saudara, macam Jafri Din, lagu Temenung, lagu Kenanganku, macam A. Ramli, saudara. Dan bila hadirnya macam penyanyi Allahyarham M. Sharif, dia mendendangkan lagu-lagu yang menyentuh jiwa dan perasaan. Tapi ada juga penyanyi yang menceritakan rasa kecewanya kerana bila dia dengar ayahnya kahwin lagi. Macam L. Ramli, ayahku kahwin lagi. Itu keadaannya saudara. Saudara Puan Hamidah Ahmad 2 kali beli tiket nak tengok filem Bobby pun tak jadi, takut kena berlangkung. Puan Hamidah Ahmad, siapa yang beli tiket tu? Yang beli tiket tentulah si dia. Dulu kalau filem Bobby itu menjadikan daya tarikan yang cukup hebat. Begitu juga macam kita tengok ada satu filem dari Indonesia, bunga dari kebun Cikebeng, tak silap saya lah. Itu filem-filem lama saudara. Selain daripada hadirnya filem Bruce Lee, filem-filem macam yang lakonan Diki Zulkarnain, Allahyarham Diki Zulkarnain, Si Pitung, tapi banyak juga lagu filem-filem cinta. Sebelum hadirnya Menanti Hari Esok. Tetapi filem-filem dulu macam lagu-lagu irama macam Brori, berhembus angin malam. Lagu tu sampai duduk tu leleh saudara. Lagu-lagu daripada Brori, dari Bob Tutupoli, lagu Oh Sayang. Saya cukup minat lagu tu, Oh Sayang, bukan aku tak cinta padamu. Itu ayat-ayat daripada penyanyi Bob Tutupoli. Begitu juga Brori Marantika masa tu. Saudara Azman Madu, dia kata first time tengok wayang filem Bobby, tiket RM1.50. Benar. Itu dulu kalau di Kuala Lumpur tu panggung Coliseum masih ada lagi. Panggung tu masih wujud lagi. Tapi banyak kawasan-kawasan lain panggung-panggung wayang dah tak ada. Sebab telah pun diganti dengan media sosial. Boleh tengok, boleh tonton melalui media sosial. Sebab itu sekarang ni macam semalam saya mendapat laporan filem-filem lakonan daripada Bollywood, lakonan pelakon-pelakon hebat. Amir Khan, macam lah nama saudara, yang hebat-hebat tapi tidak mencapai jualan yang diharapkan untuk menjana keberuntungan. Itu keadaan saudara. Dan zaman sekarang ni kita tak tahu apakah filem akan datang itu boleh laku ataupun tidak. Ini persoalan yang perlu dijawab oleh semua orang. Kerana dengan adanya media sosial hari ini, saudara, segala-galanya di hujung jari. Nak tengok wayang pun tak perlu pergi panggung wayang.
Connectkan saja dekat TV, dapat tengok Netflix dan macam-macam lah saudara. Macam-macam dia punya saluran yang ada. Akhir sebuah impian, saudara Paloh, lakonan Emilia Contessa. Itu waktu tu ada yang termain dah masuk Jenjang Pelamin, kesan apa itu saudara. Memang saya ingat lagi, filem Akhir Sebuah Impian itu merupakan filem box office Emilia Contessa, bersama dengan Rory Pesol 5 waktu itu saudara. Dan ayat-ayat cinta sebenar saudara masih lagi relevan untuk kehidupan kita. Kita sambung lagi besok saudara. Anyamlah rindumu untuk mengetahui ayat-ayat cinta untuk besok hari sambil melayan teman-teman yang hadir ke rumah saudara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih.